Sebelum kita nak sambung tentang tajuk menepati janji, kita nak buat yang ni sama-sama dulu. Sekejap Ustazah share screen. Okey. Boleh nampak tak Ustazah punya screen sekarang tu? Boleh tak? Yang Ustazah buka quizzes tu boleh nampak tak? Nampak Boleh. Okey, boleh. Alhamdulillah. So tak ada masalah lah ya. Alright. Mari kita try buat sama-sama. Sebelum kita nak masuk lepas ni nanti baru kita masuk menepati janji. Sambung Okay, ready tau? Kita buat macam ni ya. Lelaki lawan dengan perempuan. Contoh soalan yang pertama lelaki jawab. Kemudian soalan yang kedua perempuan jawab. Betul yang lain sini buka tutup mikrofon dulu. Nanti dah start baru buka mikrofon. Soalan selang-seli lah. Lelaki jawab, perempuan jawab, lelaki jawab, perempuan jawab macam tu lah ya. Okey. Siapa yang masih buka mikrofon tu? Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat ulang kaji sikit tajuk-tajuk yang dah sebelum-sebelum ni kita belajar. Soalan yang pertama. Apabila kita bersabar, iman akan... ni soalan untuk lelaki. Apabila kita bertambah. Iman akan... Yang mana bertambah. Yang ini. Okey, mari kita. Kenapa dia merah tu? Why ada merah tu pula? Untuk perempuan, pilih cara bersyukur dengan nikmat Allah. Apa tu merah ni? Cara bersyukur dengan nikmat Allah. Mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Lagi satu, ada lagi ni jawapan lebih daripada satu. Sujud syukur. Sujud syukur. Sujud syukur. Ya. Alright, betul. Soalan seterusnya. Soalan yang ketiga untuk lelaki. Kita perlu mencontohi apa dia? Rasulullah. Kesabaran. Kesabaran. Mari kita lihat. Betul juga untuk lelaki. Seterusnya untuk perempuan. Apabila kita sudah berusaha tetapi gagal, kita apa benda? Kita perlu bersabar. Perlu bersabar. Perlu bersabar. Perlu bersabar. Perlu bersabar. Okey. Bagus. Apa benda merah-merah ni ya? Seterusnya. Bergaduh. Ahli bergaduh dengan rakan. Apa yang Adam perlu lakukan? Bersabar. Terus bergaduh. Bersabar. Bezakan lelaki dengan perempuan ni soalan lelaki ataupun perempuan? Bersabar. Okey. Soalan untuk perempuan pula. Seterusnya. Sabar adalah sentiasa apa dan apa semasa menghadapi ujian. Perempuan. Sabar Ridho dan tenang. Ridho dan tenang. Okey, Ridho dan tenang. Ridho dan tenang. Seterusnya yang lelaki, soalan untuk lelaki. Rumah Adam terbakar, adakah Adam perlu bersabar? Rumah terbakar ni, nak kena bersabar ke tak payah? Okey. Mantap. Dia yang jawab tak perlu bersabar. Soalan seterusnya untuk kaum perempuan. Pelajar perempuan, apabila ditimpa kesusahan, kita kena buat apa?
Tidak mudah berputus asa. Yang mana ni Ustazah dengar ada 2 jawapan ni. Satu putus asa. Satu tidak mudah putus asa. Yang mana satu yang perempuan? Tidak mudah berputus asa. Okey, mari kita try. Betul. Tepat sekali. Okey, soalan untuk yang lelaki. Mengapa kita perlu bersabar? Cuba tengok betul-betul. Mengapa kita perlu bersabar? Akan mendapat pahala dan mendapat balasan lebih baik. Good. Ada yang baru masuk atau keluar, Ilham Fahmi. Wow, terus nombor 1 lah kita. Terusnya, hikmah ikhlas dalam amalan. Apa dia? Ini soalan untuk perempuan. Hikmah ikhlas dalam amalan. Apa yang kita akan dapat? Amalan diterima. Okey, lagi satu. Lebih daripada satu jawapan ni. Godaan syaitan. Yang perempuan mana? Kawan-kawan yang lain. Selamat daripada godaan syaitan. Selamat daripada godaan syaitan. Dah tu ya. Wah. Seterusnya. Adakah kita perlu bersabar dalam mentaati perintah Allah? Ini untuk lelaki. Untuk lelaki. Ya, betul. Kenapa nak kena bersabar pula? Kita nak buat Allah punya perintah. Tetapi betul jawapan itu. Alright. Soalan untuk perempuan. Jika kita lakukan apakah yang perlu kita lakukan jika ditimpa musibah di atas? Musibahnya ni. Accident. Redha dengan segala maksiat. Redha dengan segala maksiat. Musibah. Redha dengan segala musibah. Okey, soalan yang terakhir. Contoh bersabar. Sila pilih. Lebih daripada satu ni jawapannya. Menahan marah. Menahan marah. Anda menahan marah. Contoh bersabar. Ni, lagi. Cepat. Contoh bersabar. Yang tengah tu tak? Yang ni bukan. Ada orang right tadi. Ustazah ikut je. Cepat. Contoh bersabar. Memukul kawan apabila diejek. Ni, memukul kawan apabila diejek. Contoh untuk kita bila kita perlu bersabar. Cepat. Pilih lebih daripada satu jawapan dia. Ustazah. Ya. Ni saja ke? Apa dia? Lelaki saja ke? Lelaki sahaja ke? Boleh semua. Okey, yang ni tak akhir dah ni. Lelaki tidak mengelak ketika sakit. Okey, mari kita check. Tidak mengeluh. Tahu ni bukan O ni, patutnya U. Dia tersalah tu. Mari kita check. Betul. Incorrect. Ada satu lagi. Turun nombor 4 terus kita. Redemption question. Ni contoh bersabar apa? Tidak mengeluh. Lagi? Apa tadi? Menahan marah. Pukul kawan apabila diejek. Betul ke? Salah. Merungut ketika tunggu teksi. Salah. Okey, so 2 ni je lah. Okey, kita try kali kedua. Yang sebelah sini betul tak yang terakhir sekali? Ya. Betul. Ya. Sekejap. Saya tak boleh nak tekan lah. Sebab ada muka awak kat sini. Hai. Saya tekan tak tu? Kenapa incorrect? Ustazah tak tekan yang tadi? Ustazah dah tekan dah tadi. Dia tak boleh. Ustazah dah tekan lah, betul tak? Ustazah dah tekan tapi lepas Ustazah lepas tiba-tiba tak boleh tekan.
Okey, tak apalah. Teng-teng, kita dapat nombor 11/21. Okey, tepukan untuk diri sendiri. Bolehlah tu. Kan? Bolehlah tu. Okey, tutup mikrofon masing-masing. Ada kawan tadi yang baru masuk. Kawan yang baru masuk tadi, kita belum sambung belajar lagi. Kita hanya buat ni je tadi. Kita baru buat ulang kaji, tengok topik-topik yang kita dah belajar sebelum ni tadi. Alright. Oh, ramai juga yang masuk hari ni. Sekarang kita ada 22 orang. Okey, hari itu kita dah masuk tentang menepati janji. Ingat lagi tak? Kalau apa nama golongan kalau kita tak menepati janji? Kita panggil dia sebagai apa? Munafik. Pandai. Sebagai Munafik. Munafik. Tadi munafik itu orang yang disayang Nabi ke tak disayang Nabi? Tak disayang Nabi. Tak disayangi. Betul. Bukan sekadar Nabi tak sayang, tetapi Allah juga benci dan tak suka dengan orang munafik. Macam Ustazah cerita sebelum ni lah, sampai ada surah khas untuk orang-orang munafik, iaitu nama surah Al-Munafikun dalam Al-Quran. Siapa yang dah masuk Al-Quran, cek dalam surah tu ada Al-Munafikun. Itu adalah surah yang Allah khaskan tentang kenapa Allah tak suka orang munafik. Perangai orang munafik ni macam mana ada dalam surah tu. Okey. Jadi, mari sekejap saya share screen. Saya dah buka ni tadi. Sekejap Nampak tak? Sekejap sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Oh yo, Laila jual aiskrim ke tu? Background aiskrim Malaysia tu sedap nampaknya. Sekejap Okey, boleh sambung tengok buka muka surat 28-29 hari tu. Buka buku teks muka surat 28-29. Kita sambung tadi, ulang kaji pun kita dah okeylah. Prestasi memberangsangkan, bolehlah awak ingatlah apa yang kita dah belajar pasal sabar, apa yang kita dah belajar. Amal Kalish ada nak tanya Ustazah apa-apa ke? Angkat tangan tu. Ada raise hand tu. Bukan imlak sayangku, akhlak. Arish bukan imlak Arish, akhlak. Ada lah nak try. Nak try apa tu? Amal Kalish nak try apa? Ustazah baru nak buka buku ni sama-sama. Sekejap loading buku Ustazah. Sekejap sabar Okey, ni dia. Okey. Hari tu kita dah baca muka surat 28 tu, kan? Pengertian pun sudah. Pengertian muka surat 27 pun sudah. Menepati janji, tunaikan janji. Itu barunya tepati janji. Kalau tak tunaikan janji namanya mungkir janji. Okey, muka surat 28 hari tu pun dalil menepati janji. Dalil tu maksudnya apa? Sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi. Al-Quran kata, apa Allah kata dalam surah Al-Ma'idah? Wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Walaupun kita sekecil-kecil perjanjian, kita kena tunaikan. Contoh, kalau awak pernah berjanji dengan adik awak, contoh Ustazah bagi contoh, walaupun perjanjian tu kecil, contohnya ialah kalau kononnya adik-adik awak bergaduh, awak ada lebih adik lah, contohlah kan. Lepas tu adik awak bergaduh, awak kata okey jangan bergaduh, nanti abang belanja lollipop, contoh. Lepas tu okey adik pun dah tak bergaduh, dah tak jadi bergaduh, dah baik-baik, dah peluk-peluk sama-sama, tiba-tiba adik minta lollipop yang abang janjikan tadi, abang kata tak adalah, tipu je. Hati-hati, walaupun janji dengan benda yang kecil-kecil, nak bagi gula-gula ke, nak bagi lollipop ke, nak janji main sama-sama ke, tapi tak buat, hati-hati, takut kita tergolong dalam golongan orang-orang yang munafik. Sebab tu Rasulullah kata, tanda orang munafik ni,
Tanda, ciri-ciri. Tanda tu maksudnya ciri-ciri orang munafik ni ada 3. Salah satu. Tengok dekat buku masing-masing ada, dekat Ustazah punya skrin pun ada. Salah satu, iaitu bila dia hadasa, bercakap, dia bohong, kazaba. Kalau dia berjanji, dia mungkir, akhlafa. Wa iza wa'ada, maksudnya wa'ada ni maksudnya berjanji, akhlafa. Dan juga wa iza tumina, maksudnya kalau dia diberi amanah, khana, dia khianat. Maksud dia macam mana? Kalau orang yang berjanji ni, apa benda cara sekalipun, dia wajib tunaikan. Buatlah, sebab tu kadang-kadang kita bukan suka-suka, boleh pandai-pandai je sikit-sikit nak berjanji. Kan? Mudah-mudah je rasa nak berjanji, kena hati-hati. Sebab janji mesti ditepati. Tak boleh suka-suka hati, nak berjanjilah nak supaya orang dengar cerita kita. Siapa dengar cerita aku sampai habis kan, aku janji aku belikan dia batang. Awak kan suka main batang kan? Dia pergi DIY, dia pun jumpalah batang. Tapi rupanya tak beli pun. Hati-hati ya. Jangan sampai macam tu. Jangan mudah-mudah berjanji sebab takut tak dapat tunaikan janji. Okey, kita try baca. Tadi Amal Kalish dia nak baca kan muka surat 29. Okey, kita tengok dekat muka surat 29 tu. Dekat muka surat 29, fadilat. Fadilat tu maksudnya apa? Fadilat menepati janji. Siapa tahu apa maksud fadilat? Ya, betul. Fadilat tu maksudnya kebaikan, ataupun kita panggil juga kelebihan, ataupun kita panggil hikmah pun betul juga. Itu semua sama. Kalau dalam subjek akhlak, sama ada dia tulis fadilat, sama ada dia tulis hikmah, ataupun kelebihan, ataupun kebaikan. Semua itulah. Itu semua maksudnya sama. Maksudnya kat situ perkara yang positif. Okey, cuba ambil pensel, tulis lambang positif dekat situ. Tanda tambah. Tambah kan maksudnya positif kan? Tanda tolak maksudnya negatif. Ambil pensel, tulis dekat atas perkataan fadilat tu adalah tanda tambah. Kalau tulis kat tepi dia boleh ke? Boleh juga. Pun boleh. Yang penting ada tanda tambah tu. Sebab Ustazah tak nak awak keliru. Fadilat tu apa? Fadilat tu apa? Sekarang mungkin ingat. Nanti dah habis kelas. Tak ingat dah fadilat tu yang bagus ke yang tak bagus. Yang positif ke yang negatif. Dah tak ingat. Okey? Okey. Ustazah nak Amal Kalish, ada Amal Kalish? Amal Kalish dulu Ustazah nak dengar bunga yang pertama tu. Cuba bacakan. Tolong bacakan. Kawan-kawan nak dengar. Suara kuat sikit ya. Bunga yang pertama. Diredai Allah dan Rasul. Rasul apa tu? Rasulullah. Iya, pandai. Bagus sama Kalish. Okey, sabar Laila. Sabar, Ustazah nampak. Relax. Nanti Ustazah ramai lagi kawan-kawan kan? Ustazah biar Ustazah ni ya. Banyak benda lagi nak baca. Jangan risau. Bunga yang kedua. Okey, terima kasih Amal Kalish. Diredai Allah dan Rasulullah. Sekiranya seseorang, contoh kalau awak berjanji, awak tepati janji, penuhkan janji, Allah redha, Rasulullah pun redha. Seterusnya bunga yang kedua, Ustazah nak dengar. Ahmad Muhsin tolong bacakan. Disukai oleh ibu bapa, rakan dan guru. Ya, betul. Bukan Allah dengan Rasulullah. Tambah lagi. Ibu bapa pun suka, rakan pun suka, guru pun suka. Maksudnya Allah Rasulullah pun sayang, orang-orang sekeliling kita pun akan sayang kalau kita menepati janji. Bagus. Terima kasih Muhsin. Yang bunga yang ketiga, masih muka surat yang sama. Ustazah nak dengar daripada Al-Fatih. Silakan Al-Fatih. Mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus, tepat sekali. Mumtaz. Mendapat ganjaran pahala. Bukan sekadar main-main saja. Kita tepati janji, Allah pun bagi pahala. Seterusnya, terima kasih Al-Fatih. Yang keempat, Ahmad Khalif tolong bacakan. Kawan-kawan nak dengar. Bunga yang keempat tu. Mengeratkan
mengeratkan hubungan silaturahim sesama manusia. Mumtaz. Bagus Ahmad Khalif. Betul. Mengeratkan hubungan silaturahim. Silaturahmi. Sebenarnya silaturahmi. Okey, hubungan silaturahmi ni apa Ustazah sebenarnya? Saya selalu dengar. Kan selalu nampak dalam buku akhlak silaturahmi, silaturahmi. Tapi apa benda tu Ustazah? Itu sebenarnya adalah hubungan sesama manusia lah. Macam hubungan awak dengan ustazah, hubungan tu pun silaturahmi. Hubungan awak dengan saudara mara pun silaturahmi. Dengan jiran-jiran tetangga sebelah rumah, depan rumah, belakang rumah pun silaturahmi juga. Jadi kalau kita menepati janji, orang pun tak marah dekat kita. Jadi hubungan kita sesama manusia pun baik, bagus. Tak adalah kau tak payahlah berjanji dengan dia ni yo-yo je. Kan contoh nama dia Amirul contoh. Tak payahlah berjanji dengan Amirul ni. Ya je Amirul tu. Mula-mula janji lepas tu tipu kata saja-saja. Tu kemungkinan ya. Sebab tu kalau kita menepati janji, Allah sayang, Rasulullah sayang, orang sekeliling sayang, hubungan dengan manusia pun baik. Seterusnya, bunga yang kelima. Ustazah nak dengar daripada Fayat. Try Fayat. Ustazah tolong, jangan risau. Tergolong. 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 Dal dengan alif tu maksud bunyinya apa? Tergolong dalam kalangan okey. Alif waw orang. Orang yang okey. benar okey. benar dan bertakwa. Okey, lagi sekali. Cuba baca tergolong. Tergolong. Dal alif bunyinya. Tergolong. Dan dalam kalangan orang yang betul-betul orang yang benar dan bertakwa. Okey. Tergolong dalam kalangan orang yang benar dan bertakwa. Bertakwa ni apa maksudnya? Bertakwa ni adalah orang yang takut dengan Allah. Orang yang takut dengan siksaan api neraka Allah. Jadi kalau orang yang menepati janji ni, sah-sahlah insya-Allah itulah orang yang beriman. Yang bunga seterusnya yang keenam. Ustazah nak dengar Ilham Fahmi. Tolong bacakan. Cuba Fahmi tolong bacakan bunga yang keenam tu Fahmi. Buka mikrofon dulu. Tak apa, Ustazah tolong. Jangan risau. Fahmi pandai dah baca sebenarnya. Ni. Yang nombor 6. Mendapat. Okey. Ba dengan ro keberkatan. Berkatan. Okey. Okey. Dari. Okey. Allah. Pandai. Lagi sekali. Daripada depan. Mendapat. Keberkatan. Okey. Daripada Allah. Okey, thank you. Terima kasih Ilham Fahmi. Boleh je sebenarnya. Okey, yang terakhir sekali, bunga yang terakhir sekali. Dah habis kelas lah. Last one. Arish, tolong bacakan Arish.
Arish bacakan. Bunga yang terakhir tu. Cepat-cepat dah habis kelas ni. So tak perasan pula. Nampak tak? Dimurahkan. Dimurahkan. Apa sebelah dia lagi tu? Rezeki. Boleh? Allah. Okey.